Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berusaha Tuan Pengetua, Puan Hajah Adik Rabiah binti Aziz, Barisan Guru Pentadbiran, Ketua-Ketua Bidang dan rakan-rakan guru yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, hari ini saya dapat membuat sedikit taklimat berkenaan dengan kepegawaian olahraga secara maya, dan saya harap untuk hari ini rakan-rakan guru kena tengok video ni sampai habis, sebab lepas ni nanti ada soalan-soalan yang akan diberikan kepada rakan-rakan. Okey, dan kita harap untuk tahun hadapan olahraga akan dapat dipertandingkan, dan pada masa itu kita tak perlulah buat taklimat lagi. Taklimat sada maya ni boleh digunakan pakai. Pada masa itu rakan-rakan boleh gunakan, boleh tengok sahaja bidang tugas rakan-rakan ni. Untuk kali ini rakan-rakan kena tengok semua video yang saya akan persembahkan. Banyak ni, kita buat secara santai ya. Baik. Ini yang pertama sekali lah, etika seorang pegawai. Yang pertama, mestilah jujur amanah, tidak pada sebelah. Semasa jadi pegawai, anda adalah sebagai seorang pegawai, tidak berpihak kepada mana-mana pemasukan. Okay. Menepati masa, ini pun penting ya. Kalau sesi pagi biasa akan mula pukul 8, jadi sebelum pukul 8 rakan-rakan kena datang. Untuk sesi petang, biasanya kita akan mula pukul 3, 2.45 sudah berada di arena. Okay. Baik, berpakaian kemas, menuruti peraturan pertandingan, cekap dan bertimbang rasa, ada semangat kesukanan, tapi jangan terlalu berlebih nak sokong rumah sukan masing-masing. Okay. Keputusan yang adil, ini yang paling penting sekali. Keputusan rakan-rakan adalah yang paling adil. Okay. Ini pegawai olahraga. Apakah pegawai olahraga yang diadakan setiap kali kejohanan bermula? Okay. Yang pertama, pengarah pertandingan. Ini biasanya dibikin kumpul, pengarah pertandingan. Pengurus kejohanan, biasanya kedudukan. Pengurusi teknikal, kedudukan dan penolong kedudukan. Juruhebah yang akan dilantik. Referi balapan, ini biasanya pegawai yang ada sijil lah. Okay. Kalau di sekolah kita, diusuk. Referi padang. Okay. Ini Puan Yanti. Dan referi campuran, ini kita tak ada. Di peringkat sekolah, di peringkat daerah tak ada. Ini untuk yang hepa dia, kita tak tandingkan. Okey, pengarah pertandingan. Ini tugas dia merancang keperluan pengajuran kejohanan dari segi teknikal. Yang kedua, mewujudkan interaksi di kalangan peserta melalui sistem komunikasi yang ada. Pengurus kejohanan. Ini bisnes disukan. Bertanggungjawab terhadap kelicikan kejohanan. Jadi ada masalah, pengurus kejohanan yang akan settlekan. Memastikan semua pegawai melapor diri untuk bertugas dan melantik pengganti jika perlu. Jadi rakan-rakan kalau ada masalah bidang tugas yang dinyatakan tu, kalau ada tak dapat hadir, sila nyatakan awal, kita berikan pengganti. Selanjutnya, mempunyai kuasa untuk menyingkirkan mana pegawai yang tidak mematuhi peraturan. Ini diharap di peringkat sekolah tak ada lah. Kalau di peringkat tinggi ini ada. Okay. Pengurusi teknik. Bertanggungjawab menentukan balapan, landas lari, bulatan, lengkuk, tempat mendarat bagi acara padang dan semua alatan dan peralatan mengikut peraturan IAF. Ini penting ya. Ini biasanya aktifkan lah dengan penolong. Ini kena diri, kena hadam baik-baik ni. Terutama sekali tentang alatan ya. Banyak berat-berat yang berlainan. Lepas tu stagger, macam mana tahu stagger larian tu kena betul-betul. Supaya kejohanan kita dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Okay. Juruhebah, ini kita biasa lantik orang yang memaklumkan hadiri nama peserta yang main bahagian, maklumat-maklumat yang berkaitan seperti kompetisi, saringan. Okay. Ini tugas juruhebah. Okay.
Seterusnya tugasan pegawai olahraga. Ini masa di Padang. Okey. Baik, itu sebagai referee balapan dan padang. Hakim penamat ni atau hakim balapan dulu kita panggil hakim balapan, sekarang dipanggil hakim penamat yang menentukan pemenang. Hakim penjaga masa. Pengadil dan penjaga pusingan, untuk sekolah kita tak perlulah. 1,500 ni pun saya sendiri yang akan buat. Kita tak cukup pegawai. Hakim lompatan mesti ada. Hakim balingan kita ada 3 jenis, 3 balingan. Peluru, cakra, lembik. Okey. Baik, kita beralih kepada acara pertama iaitu balapan. Balapan ni apa? Balapan ni semua yang berkaitan dengan lari-larian itu balapan. Okey. Baik, ukuran ini tak perlu. Okey. Referee balapan. Ini referee. Ini biasa Puan Yanti ni. Adakah referee boleh jadi hakim? Menetapkan tugas hakim dan pengadil, menguruskan semua acara balapan, menentukan kedudukan akhir peserta jika hakim tidak dapat menentukan keputusan. Kalau jadi hakim tu nak tentukan pemenang sebab terlampau dekat kan, di sana ada 100 meter yang perlukan foto finish, tapi di peringkat sekolah tak ada foto finish, referee akan menentukan. Jadi jangan bimbang rakan-rakan ya. Kalau kita ada referee yang boleh membantu rakan-rakan. Mengesah dan menandatangani borang keputusan dan pembatalan. Jadi ini kalau ada pembatalan, referee yang akan mengesahkan. Okay. Memutuskan sebarang bantahan jika ada. Memberi amaran dan menyingkirkan peserta yang tidak bersopan. Mempunyai kuasa untuk tentukan perkara yang berkaitan yang berkenaan. Jika ada mempunyai kuasa untuk tentukan perkara yang berkenaan acara. Tidak boleh menjadi hakim. Okey, pastikan tiba lebih awal. Okey, ini lebih tengkat. Okey, pelepas. Pelepas ini biasanya ini Zulfin. Zulfin kalau sesi pagi, sesi petang juga Azman ni. Bertanggungjawab memulakan setiap perlombaan. Dibantu oleh pelepas panggil balik atau penolong pelepas. Pelepas panggil balik ni kalau pistol kalau tak ada kita panggil penolong pelepas. Yang akan memerhatikan peserta yang melakukan kesalahan semasa permulaan larian. Okey. Baik, ini acara ataupun arahan permulaan bagi acara 100, 200, 4 kali 100, 4 kali 400. Okey, peraturan 162. Baik, untuk acara tu yang di atas tu 100, 200, 400, 4 kali 100, 4 kali 2, 4 kali 4. Ini semuanya permulaannya mesti ada permulaan dekam dipanggil permulaan dekam. Pegarisan, sedia dan pistol. Okey, ataupun whistle. Untuk acara 800 untuk acara 800 Ibu Azman pastikan acara 800 ke atas tidak perlu permulaan dekam. Terus ke garisan tidak ada sedia dan terus whistle atau pistol kalau di tingkat daerah dan ke atas. Okay. Ke garisan terus dia whistle. Yang di atas tu ke garisan sedia atau tiup whistle. Ada beza antara ni. Ini pelepas ni kena mahir. Okey. Baik, ini tugas penolong pelepas. Yang pertama, memastikan semua peserta bertanding dalam saringan atau larian yang betul dan memakai nombor beat dengan betul. Jadi dah ada 2 cek kat sini. Di bilik panggilan dah dicek nombor beatnya atau nombor badan. Masa penolong pelepas nak mulakan pun kena cek lagi sekali. Menempatkan semua peserta di lorong masing-masing. Mengikut lorong yang telah dicatat dalam borang. Mengumpul peserta lebih kurang 3 meter di belakang garisan permulaan. Okey. Untuk acara itu tak perlu 3 meter, kalau ada 400, ada 100, 200, 3 meter di belakang garisan sebelum pelepas memberi arahan. Okey, memberi isyarat kepada pelepas bahawa semua peserta sudah. Okey.
Bertanggungjawab terhadap penyediaan batten-batten bagi acara latih berganti-ganti. Ini batten sekarang selaras ya. Kalau dulu sekolah rendah batten kecil sikit. Sekarang untuk tahun lepas sudah mula ya. Batten semua standard. Sekolah menengah, sekolah rendah. Okay, menerangkan peraturan yang telah ditetapkan sebelum peserta bergerak ke tempat permulaan. Ini biasa acara relay 4x1, 4x4. Okey. Baik, hakim balapan, kualiti dia. Baik, hakim balapan ni, atau hakim peramat ya. Fokus. Fokus. Okey. Ingatan video yang baik. Kita tengok siapa yang sampai dulu. Kalau boleh, catat di nombor ataupun teliti t-shirt dia ke, badan dia ke. Biasanya acara pecut ya. 100-200 meter yang dia sampai agak rapat. Ini kena fokus ya. Baik. Kalau jangan sampai tersalah. Okey, posisi hakim berada di sebelah dalam balapan. Okey. 5 meter dari garis atau duduk tangga, 5 meter dari garisan atau duduk di atas tangga. Kadang-kadang kita gunakan tangga, kadang-kadang. Okey. Kalau kita kadang akan buat perjalanan di storm ni, ini dah ada lah dia punya tangga tu. Di bahagian dalam untuk hakim balapan di bahagian dalam. Cara menghakimi pemenang diambil berdasarkan torso. Torso ni dada lah. Jangan tengok kaki tu sampai dulu, kepala sampai dulu, torso atau dada. Bahagian dada sampai dulu itulah pemenang. Okey. Ini tak perlu. Ini torso. Ni ya. Kalau tengok dari sisi dapat torso. Kalau kita tak ada foto finish. Tak ada foto finish. Jadi rakan-rakan yang kena fokus betul-betul. Okey. Ni di bahagian dalam. Itu kedudukan hakim balapan ya. Okey. Sekarang ni okey ke okey? Okey kan? Okey, ni dia punya start untuk rakan-rakan hakim balapan tulis. Okay. Catat pemenang ikut siapa sampai dulu ke garisan peramat berdasarkan torso. Okay. Tulis nombor peserta pada borang atau slip yang disediakan. Okey, seperti contoh ni. Satu orang hakim akan mencatat dua nombor. Nombor mana bukan dua nombor, dua pemenang. Pemenang pertama dengan kedua. Okay. Nombor dia, contohnya kalau di sekolah kita ni B biru, B234, B1 atau M pemenang kedua M24 gitu. Catat nombor ni. Okey. Sekiranya tidak nampak nombor, lihat apa sahaja benda yang boleh diingat seperti baju, rambut, ataupun tubuh badan dia dan sebagainya. Lepas tu, kalau acara 1 meter contohnya, selepas dia habis saja menamatkan larian, bariskan dia supaya hakim, ketua hakim yang akan bariskan, supaya hakim-hakim lain akan dapat tengok siapa yang sampai dulu. Okay. Catat nombor utama dahulu, jika dapat ingat. Tidak boleh berbincang sama pegawai. Siapa nombor 1, siapa nombor 2, tak ada. Rakan-rakan kena fokus kedudukan rakan-rakan sendiri. Sebab rakan-rakan akan diberi tempat. Satu pegawai akan dapat 2 tempat. Contohnya, pegawai 1 akan catat pemenang pertama dan kedua, pegawai 2, pemenang kedua dan ketiga dan seterusnya. Ini penjaga masa. Posisi penjaga masa bertentangan dengan hakim. Dia berada di luar track 5 meter daripada garis dan akhir track. Okay. 5 meter dari balapan, ketua penjaga masa wajib ambil kedudukan pertama. Ini wajib. Ketua mesti ambil tempat pertama. Cara pegang jam. Jam ni stopwatch lah. Ini kadang-kadang ramai tak tahu. Jam dalam tapak tangan, jari telunjuk pada butang permulaan. Tekan bila lihat asap atau api. Okay. Kalau gunakan pistol lah, kalau kita gunakan whistle, biasanya dia akan bendera. Kalau whistle tu lambat, dia punya, kalau ada 100 meter, 200 meter dia jauh, jadi lambat. Jadi mungkin ada bendera, selepas gunakan bendera, whistle dan bendera. Gitu. Okay. Jangan hentak jam balik.
atau memasang mata pada pelepas, memasang mata bila peserta berada 2 meter dari garis penamat. Okey, ini bentuk. Ini biasanya kita yang kedua ni. Jadi yang ini dengan ni saya tak guna pakai. Yang ini biasanya jam ni stopwatch yang kita gunakan. Okey. Itu untuk cara klik itu yang lama. Tugas menjaga masa. Okey, catat masa berdasarkan pemenang ikut arahan yang ditetapkan oleh ketua. Cikgu ambil nombor berapa. Jadi catat nombor yang sukar ni nombor 4, 3, 4, 5 yang tengah-tengah tu. Yang pertama dengan akhir itu semua. Catat masa pada 2 tempat perpuluhan. Okey, contoh 12.01, 13.22. Okey. Sebenarnya jika ada 1 jam untuk pemenang pertama, maka masa tekan adalah sebagai masa resmi. Contoh 12.34. Kalau ada 1 jam lah. Biasanya untuk sekolah kita cadangkan tempat pertama 3 jam. 3 jam. 3 orang akan mengambil tempat pertama. Biasanya lah, sebab dia melibatkan rekod. Okay. Jika ada 2 jam untuk pemenang pertama, maka masa paling lambat akan dikira sebagai masa resmi. Contoh jam 1, 12.01, jam 2, 12.03. Jadi masa resmi ialah 12.03 yang paling lambat. Jangan dicampur lepas tu bagi 2. Okey. Sekali boleh ya? Okey. Ini contoh dalam borang. Ini ketua penjaga masa. Yang penting rakan-rakan tulis dekat kertas keping tu, lepas tu bagi kepada ketua penjaga masa dan ketua akan tulis dalam bentuk borang macam ni. Okey, ini pengadil. Pengadil adalah pengadil lorong ni, pengadil lorong. Okey. Kawasan selekoh, zoom batten, acara berpagar, kalau kita tak adalah zoom batten tu kena. Biasanya 1 zoom batten 2 pegawai atau 2 pengadil. Okey. Tanda kawasan berlaku kesalahan, angkat bendera kuning, lapor pada LFP. Okey, katakanlah rakan-rakan jaga 200 meter, tiba-tiba lorong 4 ada 2 peserta. Jadi rakan-rakan yang menjadi pegawai atau pengadil tu duduk di lorong 4 dan angkat bendera kuning. Sekarang tak ada bendera merah ya, bendera kuning. Bendera kuning tak semestinya batal. Lepas tu duduk saja sehingga referee sampai. Lepas tu beritahulah apa yang berlaku. Okey. Catat nombor peserta. Jika berlaku kesalahan, catat nombor. Okey, seterusnya. Berada di tempat kejadian ketika pelanggaran peraturan kesalahan berlaku, saya dah beritahu tadi. Sebagai batu referee tanpa kuasa berkeputusan. Sebab tu bendera kuning, dia tak merah. Merah sebab dia belum batal. Referee nanti akan menentukan sama ada kesalahan itu adalah kesalahan yang boleh membatalkan atau tidak. Ini tunjukkan ini kalau acara 400 ke atas lah, penuh lorong 400. Tapi kadang-kadang kita tak cukup pegawai. Biasanya paling tidak pun ada 1, 2, 3, 4 penjuru yang selikuh daripada betul. Kalau untuk relay, 1 pertukaran baton ni 2, jadi 4, ini 6 paling kurang. Itu kedudukan kalau ada cukup lah. Kita sikit. Baik, ini hurdle pun kita sebab ini semuanya di peringkat daerah ke atas, peringkat sekolah ke atas. Masih lagi pagar, kita terus. Kakak ni okey ya? Ini jadi ganti. Okey rakan-rakan ni? Okey tak okey tu? Okey lah ya. Ini semua orang kaji aja ni. Okey, baton zoom. Ataupun zoom baton. Ini adalah kawasan pemberian baton. Baik, pelepasan baton mesti dalam zoom baton. Okey. Kat sini ya, ni saya nak sebut sini ya. Setiap zoom adalah 20 meter. Ini peraturan lama. Peraturan baru, zoom baton 30 meter. Zoom baton. Untuk kalau kita adakan lari-lari di storm, sekolah tahun 1901 tu,
dia memang dah ditandakan 30 meter. Ya, 30 meter. Jadi tak ada masalah. Jadi dia tak ada, dia lari masuk batonnya terus boleh bagi. Ya. Dia jarang lah kalau kat sekolah ni. Garis foto masuk akan diletakkan satu bendera. Ni kalau 4x4, acara 4x4. Cut-in, ni cut-in maksudnya. Cut-in dekat lepas 100 meter tu, lepas 100 meter selekoh tu ada garisan warna hijau. Itu untuk acara 800 tu. 800 4x4 kali kedua. Okay. Dan ke 6 bendera. Itu untuk. Okay. Ini ni. Okay. Yang ini dulu dipanggil zon menunggu. Zon menunggu 10 meter, zon baton 20. Sekarang ni peraturan terbaru tahun 2019, ini dah dimasukkan dalam zon baton semua. Jadi 10 campur 20, jadi zon baton semua sekali adalah 30 meter. Ini soalan ada lagi ni, soalan ni. Okey, kesalahan terjadi. Baton jatuh semasa proses pelepasan. Kalau baton jatuh macam mana nak buat? Okey. Jika belum diserah penuhnya, masa mesti diambil oleh pemberi. Jika belum diserahkan sepenuhnya, maknanya baru nak bagi, tiba-tiba jatuh. Jadi pelari yang memberi akan mengambil tadi, bukan yang menerima. Okay. Jika telah diserahkan sepenuhnya, mesti diambil oleh penerima. Okay. Maknanya dia dah bagi baton, masa dia swing jatuh. Jadi orang penerima tu mesti ambil. Kalau yang pemberi dia ambil semula, bagi balik kepada rakan dia, itu batal. Okay. Baton yang jatuh di lorong lain mesti boleh diambil dengan syarat, masih boleh diambil dengan syarat tidak mengganggu peserta lain. Kalau rakan-rakan nampak dia ambil baton di lorong, dia lari lorong 3, dia ambil baton lorong 2, tapi dia boleh blok ataupun dihalang pelari kedua tu ambil, itu batal. Hati hakim bilik panggilan. Ini kita panggil dulu pengeluh peserta. Sebenarnya sekarang hakim bilik panggilan. Tugas dia menguruskan perantaraan di antara kawasan memanaskan badan dan kawasan pertandingan untuk pastikan supaya atlet selepas diperiksa dalam bilik panggilan hadir dan bersedia di kawasan pertandingan. Pastikan semua peserta memakai pakaian disahkan, nombor bib dipakai dengan betul. Yang ini nak kena cek ni hakim bilik panggilan atau kalau perasan bilik pengeluh peserta. Misalnya cikgu Tulipa, cikgu Mazura kat sini. Cek dulu kat sini, betulkan dulu, baru hantar ke adina pertandingan. Okey. Okey, nombor peserta. Ini acara balapan. Okay. Kena ada dua, acara balapan, acara larian, balapan dan larian, hadapan dan belakang dengan 4 tim. 4 tim depan, 4 tim belakang. Kalau acara padang, dibenarkan satu saja, iaitu di hadapan atau di belakang. Tapi biasanya acara padang ni hanya lompat tinggi saja dibenarkan untuk satu nombor di depan. Sebab kebanyakan acara lompat tinggi digunakan teknik flop, teknik jatuh belakang. Jadi belakang tak perlu ada nombor untuk lompat tinggi. Okey. 4 pin setiap nombor. Ni ketua rumah sukan ni. Ketua pasukan pastikan pin cukup, nombor pun cukup. Nombor tu mesti yang dah didaftarkan. Jangan dia daftar nombor lain, masa pertandingan nombor lain. Ini tak perlu lah. Ini kita dah sediakan nombor. Okay. Warna ni pun ikutlah. Ikut MSM, kita standard dengan nombor ini. Iaitu kalau warna putih, lelaki 18, lelaki 18. Okay. Untuk warna, sebenarnya ni warna kuning. Warna kuning. Lelaki 15, dia warna kuning. Dan yang warna hijau muda ni, lelaki perempuan 14. Ini lama ni. Jadi kena tukar pada yang ini. Hijau muda untuk lelaki dan perempuan 13. Yang ini lelaki 15 adalah warna kuning. Yang ini putih. Yang ini standard. Untuk daerah pun sama. Okay. Tahan ni tak salah lah. Hanya pengguna pasukan sahaja yang layak membuat bantahan dalam masa 30 minit selepas keputusan resmi diumumkan. Selepas diumumkan 30 minit.
Sebelum tu boleh bantah dalam lisan, tapi selepas 30 minit mesti gunakan surat menyatakan bersih. Jadi peringkat sekolah tak payah lah. Jadi kalau ada daerah dekat atas. Okey. Borang dan serang semak. Ini urus dia ni. Ini kerja-kerja urus dia. Ini kena mahir betul ni. Alhamdulillah kita di sekolah ni, juga Diana, Cikgu Lela, Cikgu Noaini ni dah pakar dengan borang-borang. Borang keputusan, borang penjaga masa, kad pemenang, ini untuk kad penjaga masa. Ini untuk hakim kad menang, ni untuk hakim balapan. Hakim penamat tadi, hakim balapan. Dan ini untuk hakim penjaga masa. Borang acara balingan. Semua pegawai acara balingan, semua pegawai acara lompatan mesti mendapatkan borang-borang ni. Lompatan, lompat tinggi, dia beza sikit. Borang hadiah, itu dia tempat hadiah, mesti ada borang ini juga. Borang keputusan, keseluruhan. Borang keputusan keseluruhan, ini borang keputusan resmi. Jadi borang-borang ni, alhamdulillah, urus kita dah mahir. Jadi yang muda-muda ni, tolong tuliskan ni kena belajar betul. Kena padam betul ni, biji. Borang keputusan peringkat umur, ini kalau untuk peserta terbaik dan juga Tuhan keseluruhan peringkat umur. Dia ada juga borang keputusan keseluruhan. Ini untuk semua keputusan, termasuk acara sebelum sukan, acara sukantara, acara mentalisa, ini ada borang khas. Okey. Kena semak alasan. Ini untuk jasa masa teknikal. Kena ada senarai semak borang. Dia akan buat. Okey. Baik, habis. Acara padang habis. Ini kita masuk pada acara padang. Acara baling-baling ni. Okey. Sampai setakat ni okey rakan-rakan? Okey tak okey tu? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. So kita pergi pada acara padang. Ini masa percubaan. Ini kena kadang juga ni. Ini yang dalam soalan ada ni. Dari individu atau percampuran tak ada. Dari percampuran ni, dekatlon, pentatlon. Ini kita kat sini. Kalau lebih 3 peserta, 1 minit. Ini untuk ini session. Okey, sekarang masa percubaan. Ini untuk acara peluru. Peluru tidak boleh terletak di atas tapak tangan. Mesti ada ruang antara peluru dan tapak tangan. Ini. Saya cerita gambar ni. Tapi kalau dia curi-curi juga, dia tak boleh letak tapak tangan. Mesti ada ruang. Melontar peluru dengan cara membengkokkan tangan dan peluru jauh. Melontar peluru dengan cara membengkokkan tangan dan peluru jauh dari dia kena dekat, jadi kena ni, bukan telinga, bawah. Kaki memijak atau atas sektor papan melontar peluru. Salah ini. Balingan lontaran dikira batal jika bila peluru atau lembing atau tegur besi jatuh di atas garisan sektor. Kena garisan pun batal. Kena garisan pun batal. Mesti dalam garisan. Di dalam. Kalau luar, pun batal. Ini lompat jauh. Ini mengukur lompat jauh. Ini tengok. Sekarang kita tengok betul ni. Ini ada landas. Ini dia punya, ini papan tekor. Ini adalah tempat mendarat. Cara mengukur jika lompat jauh di tepi kawasan mendarat. Ini tengok. Pita ukuran 0 cm diletak pada tanda yang paling belakang sekali. Ini kaki dia. Ataupun tangan. Kadang-kadang kaki dia kat depan, tangan di belakang. Pita yang kosong kat sini, patut tarik. Seandainya peserta lompat di kawasan tepi, tarik juga 90 darjah ke tepi. Jangan tarik ke sini. Jangan tarik ke sini. Ini nanti dia akan jauh dia punya catatan akan lah tepi. So mesti tarik 90 darjah. Okey, lompat tinggi. Ketua hakim umum ketinggian. Kita kena umumkan. Ketinggian awal pun kena beritahu. Peserta bebas memilih tahap ketinggian.
Ini maksudnya kalau di peringkat atas, kalau contohnya kita mulakan tinggi, kalau contohnya lelaki 15, biasa kita buat 120. Dia dah biasa lompat 15 ke atas, dia tak nak lompat awal pun boleh. Okey, peserta diberi 3 lompatan pada setiap ketinggian. Percubaan gagal ditanda X. Okey. Percubaan berjaya ditanda kosong. Bukan pangkah, bukan right. Tanda right. Jadi ini X gagal, kosong ni kalau berjaya. Tahap kenaikan mesti semakin menurun. Contoh, jika bermula dengan 5 cm, kenaikan berlipat boleh 5 cm atau turun kepada 3, kemudian tidak boleh kurang daripada 2 cm. Kecuali dalam memecahkan rekod 1 cm. Ini setiap kenaikan 5 cm. Ini peraturan terbaru. Tinggal 3 peserta atau 4 peserta turun kepada 3 cm. Okay. Lepas tu 2 cm. Jangan 1 cm. 1 cm rekod tu. Contoh, peserta dah buat 140, rekod 141. Boleh naikkan 141. Okey. Keputusan pemenang dikira dari tahap tinggi lompatan dan jumlah kegagalan. Ini ada cara perkiraan dia. Contoh, ini tengok. Peserta A, B, C, D dan E. Okey, gagal. Ini 1, ini gagal 3, gagal 2, ini gagal 1. Ukuran 124, 120, 120. Lepas tu ada lagi gagal 124, 122 dan 124. Ada 3 orang. Kita tentukan ahli peserta. Mana nombor 1? Mana nombor 1? Ini gagal 3, ini confirm kalah. Antara ni dengan ni 124, 124. Okey. Ini gagal dia 124. Kita tengok yang sini dulu. Jadi sini percubaan pertama lepas, pertama lepas. Siapa yang menang? Gagal sama. Kemudian seri lompat tinggi. Inilah tadi pertama seri. Ni ya, satu kali lompatan balik ketinggian gagal. Ini kita jangan keluarkan balik. Ini tak berlaku. Kalau kita tengok kebetulan kita ada Olimpik dan itu yang baru tu. Kedudukannya sama. So, keputusannya pingat emas sama. Jadi 2 pingat emas. Ini contoh Olimpik yang baru berlaku. Yang berlaku belakangan itu. Iaitu peserta daripada Itali dan Qatar. Kedudukan sama, semuanya sama. Jadi diisiarkan pemenang emas bersama. Jadi kita sistem macam ni. Okey. Kita dia. Okey. Susunan peserta akhir acara lompatan. Okey. 8 orang peserta terbaik akan disusun mengikut ranking. Okey. Jadi peserta sekolah kita contoh ada 12. 3 kali lompatan. Jadi ambil 8 terbaik. 8 terbaik, selepas itu yang 4 akan balik, yang 8 akan meneruskan lompatan, ikut peserta yang paling rendah lompatan atau balingan akan melompat atau membuat percubaan dahulu. Susunan adalah cara menurun. Ini faham ya? Yang ini faham. Kita peserta 6 rumah, ada 12 orang, buat percubaan 3 percubaan, lepas tu ikut ranking. 1 hingga 8 akan buat percubaan yang ke-4, 5 dan 6, yang ke-9 sampai 12 akan balik. Untuk percubaan 4, 5, 6, peserta yang paling rendah atau paling rendah lompatan atau balingannya akan buat. Peserta yang tertinggi atau maknanya ranking 1 akan lompat atau baling sementara. Okey, ini faham. Ini berat. Okey, untuk berat lembing peluru ni, ini sebenarnya soalan dah. Saya sebutkan sini lah. Peluru untuk lelaki 14, 15 sama 4 kg, lelaki 18, 5 kg. Perempuan 14, perempuan 15, 3 kg, perempuan 18, 4 kg. Untuk lembing, ini sebenarnya soalan dah ni. Untuk lembing atau 600 ni, lelaki saja. Lelaki 14, lelaki 15. Lelaki 18 gunakan 700 gram.
Untuk perempuan, perempuan ini peraturan dah 3 tahun 3 tahun ke belakang ni, perempuan, semua perempuan sekolah menengah 500%. Perempuan 14, perempuan 19, perempuan 18, semuanya 500. Ini dia punya sektor. Okay. Baik, cara ukur lompat jauh, ini tadi dah buat. Okay. Ini cara mengukur kira dari sini bila ditan dalam garisan. Ukur kira di sini, ini tak lembik ya. Tarik sampai sini, kan 5 meter kan. Tapi ukur di sini. Kosong, semua acara balapan, semua acara padang, kosong mesti di tempat jatuhan alatan. Jatuh peluru, jatuh lembing, jatuh cakar, jatuh lompatan kaki itu adalah kosong. Lepas tu tarik ke tempat ukuran. Ini untuk lembing. Okey. Ini dilandas. Alhamdulillah. Dah habis pun. Okey. Jadi saya harap sedikit sebanyak dapat membantu rakan-rakan dalam mengendalikan kejuaraan olahraga kita nanti. Sebenarnya ini untuk orang kaji saja ni, untuk orang kaji. Dan untuk video ini sekali lagi saya harap rakan-rakan dapat tengok semua slide ni sebab ada pemeriksaannya. Nanti kalau tak lulus ni macam mana? Kerja nanti. Pastikan semua lulus. Tapi kalau diizinkan tahun depan kita akan ada kejohanan olahraga peringkat sekolah. Pada masa itu rakan-rakan boleh lihat semula bahagian-bahagian yang rakan-rakan bertugas. Okey, saya rasa itu saja taklimat dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.